أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yaqahu qawli amma ba'd. Pertama kali kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan ucapan kesyukuran yang kita zahirkan dengan perlakuan kita mendekati Allah ya dan menentukan setiap perlakuan kita adalah berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan tidak bercanggah dengan syariah Islam ya. Jadi kita mengharapkan Allah akan meneruskan, menambahkan lagi nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutamanya nikmat yang membolehkan kita menimba ilmu, ya, ilmu kalamullah, iaitu Al-Quran. Ya. Sebab secara keseluruhan, memang kita dapati ilmu kita mengenai Al-Quran ni adalah dalam tahap yang sangat rendah ya secara keseluruhan. Kalau kita ketepikan mereka-mereka yang telah mengikuti pembelajaran agama Al-Quran secara khusus, jadi ramai di antara kita ni yang kita panggilkan orang awam ya, orang awam macam kita ni, orang biasa ni, kalau kita buat kajian ya, muhasabah diri, kita akan dapati tahap ilmu kita dengan Al-Quran ni terlalu rendah ya. Boleh saya katakan dalam kajian yang saya telah buat, orang awam macam kita ni ya, termasuklah saya dulu ya, saya dikira orang awam, saya tidak mengikuti sekolah agama ataupun sekolah Arab ya. Kita diajarkan Al-Quran, tetapi pembelajaran Al-Quran kita terlalu terhad ya, kepada ilmu tajwid. Nah itu pun ilmu tajwid tu kalau kita buat kajian, walaupun kita berbanyak tahun diajar untuk menguasai ilmu tajwid, tetapi dalam kajian saya buat, even ilmu tajwid tu sendiri tu kita masih lemah. Ya, ramai di antara kita yang yang dia kata dia fokus kepada membaca, mengaji tajwid, tetapi apabila ditanyakan tentang bahagian ilmu tajwid pun masih lemah. Ya, mereka boleh menyebut, mereka boleh membunyikan huruf ya dan kalimah-kalimah, tetapi apabila ditanya suruh menerangkan hukum-hukum tajwid itu mereka gagal. Ramai ya, yang daripada pengalaman yang saya dapati. Ya, sebagai contohnya mereka mungkin boleh menyebutkan hukum ikhfa ya, tetapi apabila disuruh untuk menerangkan hukum ikhfa tu mereka tak boleh. Itu yang banyak berlaku pada kita semua ya, dan kita mengharapkan perubahan minda kena berlaku ya, sebab ini adalah Al-Quran ya. Walaupun kita dah berkata banyak tahun dengan Al-Quran dan ilmu tajwid, kita kalau baca faham tu memang jauh lah. Tapi yang tajwid yang kita kata kita boleh menyebut, membunyikan tu ya, tapi bila ditanyakan suruh menerangkan ilmu tajwid tu pun masih ramai yang gagal. Saya boleh katakan gagal. Gagal tu apa maksud dia? Dalam ukuran QHS Academy, bila gagal tu maknanya dia tidak melepahi tahap ya 90%. Nah, ini ilmu Al-Quran tu yang QHS meletakkan tahap yang tinggi, nak mengatakan lulus ataupun gagal, bukannya 40%, bukannya 50%.
Ya, sebab kita mahu pastikan kita betul-betul menguasai ilmu Al-Quran ni, ya. So kalau kita kata kita lulus tajwid tu, mesti mencapai 90%. Maknanya kalau kita bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan ilmu tajwid tu, dia boleh menjawabnya dengan baik dan mencapai tahap 90%. Bawah 90% tu bagi ukuran QHS Academy adalah gagal, ya. So kita nak bawa tahap peserta-peserta QHS Academy ni ke satu tahap yang lalu kita panggil apa, standard lah, ya. So QHS standard ialah 90%. Kalau tak sampai tu, kena usaha lagi, ya. Itulah salah satu pengukuran kita boleh muhasabah diri kita sendiri dan, ya, cuba perbaiki lagi, ya. Kalau kita sudah lama dengan ilmu tajwid, pastikan hukum-hukum tajwid tu kita betul-betul mahir, ya. Sebagai contoh, kita di dalam Al-Quran, kalimah banyak kita dapati terlibat hukum-hukum dipanggil hukum idgham, ya. Hukum idgham. Ramai di antara kita mengenal hukum idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah. Dia dikata dikenal dan dia boleh menyebut. Ya, tetapi bila kita suruh dia menerangkan idgham al-ghunnah tu, dia tak dapat menerangkan dengan baik. Idgham bila ghunnah pun tak dapat menerangnya dengan baik. Ya, maknanya tahap tu belum lagi baiklah. Baik maksud saya tadi apa? 90%. Mesti boleh menjawabnya, menerangkannya, ya, berkongsikannya dengan penuh confident, ya, dengan confident. Itu belum lagi idgham yang lain, yang terdapat lagi banyak lagi idgham, bukan idgham al-ghunnah dan idgham bila ghunnah saja. Ya, dalam kumpulan idgham mutamasilain, idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain, yang ni kebanyakannya surrender, ya. Bila kita bertanyakan, jumpa kalimah yang membabitkan idgham mutamasilain sebagai contoh, ramai lagi yang tidak mengenal dan tidak mengetahui apakah huruf-huruf yang terbabit dengan idgham mutamasilain. Begitu juga idgham mutajanisain, ya. Ramai lagi yang tak menguasainya. Dia tahu lebih kurang je, ya. Dia tahu, dia kata, ya, tetapi tahu dia tu macam on the surface, orang putih kata, ya. Dia tidak betul-betul confident, ya. Kalau nak berkongsikan jawapan tu, dia tak apa confident. Ramai di antara kita bila hal Al-Quran, kita tak confident. Sayang sekali, ya, kita orang Islam, ya. Orang Melayu Islam dah lama kita dengan Al-Quran, ya. Tapi kebanyakan kita tak confident dalam banyak aspek, ya. So itulah tujuan QHS Academy ni kita tubuhkan untuk yang pada peringkat pertamanya adalah untuk membantu kami sendirilah, ya, di dalam QHS Academy ni, ya, kita tak nak sampai bila tak confident, tak boleh, ya. Jadi kita tubuhkan tu untuk pertama diri kita sendiri dan keduanya kita berkongsikan kepada khalayak ramai, iaitu orang, terutamanya orang Melayu Islam lah, yang ramai orang Melayu Islam, ya. Kalau saya excludekan orang bukan orang Melayu Islam, sebenarnya mereka lebih hebat daripada kita, ya. Kawan-kawan kita daripada kaum Tionghoa, ya, dan kaum India yang masuk Islam, ya, dan kita panggil mu'alaf dulu, mereka sebenarnya jauh lebih hebat daripada kita. Sayang sekali orang Melayu yang kita katakan orang Islam di Malaysia ni di bawah perlembagaan, kita tidak mengambil inisiatif yang baik, ya. Kita assume kita sudah tahu dan kita tidak mengambil inisiatif yang lebih untuk bersungguh-sungguh menguasai, ya, ilmu kalam Allah ni. Itulah maksud saya, ya, dengan mengaitkan, ya, kita mengharapkan Allah menambahkan lagi motivasi kita untuk menguasai ilmu-ilmu, ya. So kalau balik kepada kajian yang saya kata tadi, kalau saya ambil secara keseluruhan, ya, ilmu Al-Quran dalam 3 aspek yang dipadukan, iaitu tajwid, nahu dan sorof ni, orang awam macam kita semua ni lebih tak sampai 10% dia punya tahap, ya, tak sampai 10%, ya. Jauh lagi untuk mencapai 90%. Sebab tu kita selalu ingatkan pembelajaran Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan,
dia adalah secara lifelong learning, ya, berterusan, ya, bukannya ada tahap-tahap 3 bulan cukup, 6 bulan cukup, ya, 2 tahun cukup, 3 tahun cukup, tidak. Dia berterusan, ya, sebab ilmu itu sangat meluas, ya, dan mendalam. Okey, hari ini kita akan teruskan perkongsian kita untuk latihan ataupun syarahan yang kita buat semalam. Saya buatkan screen sharing seperti biasa dan saya kongsikan hasil kerja kita semalam, iaitu kita sudah simpan di dalam di dalam screenshot lah, ya. Itu saya telah cropkan supaya maklumat-maklumat yang lain tu tak perlu, kita sudah bersihkan, ya. Jadi semalam kita telah pun membuat pembentukan kepada kalimah la tufsidu, ya. So bila nak membuat pembentukan ni, tuan-tuan kena buat dia sekali, ya. La tufsidu tu kerana dia mengambil bentuk fi'il nahi. So fi'il nahi tidak akan wujud kalau tidak ada komponen pertama la nahi, ya, dan dia tidak akan wujud kalau komponen yang kedua tu fi'il mudhari' itu tidak mengambil status yang majzum, ya. So komponen ni kena kenal dia sekali, ya. Dia tidak boleh dipisahkan, ya. Kalau dipisahkan dia tidak lagi menjadi fi'il nahi. Jadi bila membuat pembentukan kalimah, kita kena buatkan pembentukannya sekali. Semalam pun kita sudah tunjukkan berapa step yang berlaku. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, sehinggalah kita menterjemahkan, ya. So tujuan kita membuat pembentukan kalimah tu adalah untuk membantu kita menterjemahkan kalimah tu, ya, supaya kita tidak selama-lamanya bergantung kepada terjemahan yang dibuat oleh penterjemah-penterjemah yang lain, ya. Kita boleh melihat terjemahan yang dibuat, tapi jangan bergantung, ya. Kita boleh buat dia sebagai rujukan sahaja, ya. Kalau tuan-tuan boleh faham apa yang saya kata tu, ya, walaupun nampak macam serupa tapi dia tidak sama, ya. Kita boleh melihat terjemahan sebagai rujukan, bukannya bergantung kepada terjemahan. Yang kita nak bergantung kepada apa? Kemahiran kita menterjemahkan kalimah tu sendiri. Itu yang kita nak capai. Yang saya kata kita nak bawa ke tahap 90% tu termasuklah, ya, kebolehan kita menterjemahkan, ya. So bagaimanakah terjemahan itu berlaku? Pertamanya kita kenalkan 3 huruf akar dia, iaitu fa, sim dengan dal, ya. Kemudian kita cari kata dasar dia, iaitu fa, sim, dal. Apa kita buat? Kita gabungkan dia, ya, dan bariskan dia menjadi fasada, ya. So fasada telah boleh memberi makna, iaitu melakukan kerosakan. Macam mana tuan-tuan nak mencari makna ni? Banyak bahan yang kita boleh, ya. Dalam korpus tu, digital Al-Quran, ya, dalam Arabic dictionary, ya, banyak. Dalam Arabic Wiktionary atau Wiktionary Arabic pun tuan-tuan boleh mencari makna dia kepada kata dasar tu, ya. Kemudian setelah kita dapat kata dasar fasada, kita bentuk kata terbitannya dalam bentuk fi'il nahi. Jadi untuk membentuk kata terbitan tu kita kena mahir acuan, ya. So acuan ni tuan-tuan kena mahir menggunakan template, ya, template ni. Kalau tak mahir dengan template ni, kemungkinan susah sikitlah, ya. Jadi template ini memberi maklumat kepada tuan-tuan puan bahagian kolom E ni ialah fi'il nahi. Jadi kalau kita nak membentuk kata terbitan fi'il nahi, jadi kita kena cari dekat fi'il nahi, jangan cari tempat lain. Tempat lain tu tak relevan.
Ya, yang relevan ialah fi'il nahi. Ya. Kemudian dalam fi'il nahi itu pula dia banyak jenis. Ya, tengok tu, dia punya bentuk-bentuk banyak sebab dia fi'il nahi juga terikat dengan wazan. Bermakna kalimah kalau fi'il nahi akan berubah mengikut wazan. Jadi tuan-tuan pun kena lihat, ya, lihat apa ni, bentuk dia yang menyerupai kalimah di dalam Al-Quran itu, ya. So kalau di dalam Al-Quran tu, dalam ayat tu, kalimah dia apa? La tufsidu. Ya, kita ambil la tufsidu, yang ni. Ya, jadi kita cari acuan yang serupa dengan bentuk yang ini, ya, iaitu kita keluarkan sini ada la, ya, jangan lupa la sebelum tu, yang kalau uh, kita tengok mana, okay, la tu ada sebelumnya, la tufsidu, ya. Jadi macam mana cara nak mencari acuan tu, ya. Sebab kalau tuan-tuan tak cari acuan tu, tuan-tuan tak mengenal, ya, tak mengenal jenis dia. Ya. Jadi kita kena cari acuan dia, iaitu apa? Tengok kalimah tufsidu. Ya, tufsidu. So, apa yang kita buat ialah kita akan tukarkan, ya, tukarkan uh, 3 huruf akar di dalam ini kepada huruf acuan. Ya, huruf acuan ialah fa ain lam. Ya, fa ain lam. Ya, di mana kita tahu fa ain lam dalam template lah, ya. Template ni tuan-tuan, semua acuan ni menggunakan 3 huruf akar fa ain lam. Ini fa ain lam. Fa ain lam. Fa ain lam. Fa ain lam. Semua fa ain lam acuan. Jadi bila kita melihat kalimah tu, kita gantikan 3 huruf akar di dalam kalimah tu dengan fa ain lam. Apakah huruf akarnya? Tuan-tuan sebenarnya boleh melihat di sini, ya. 2 cara. Satunya ialah ambilkan sini di kalimah itu sendiri, kita boleh lihat, ya, huruf akar dia fa, sin dengan dal. Itu 3 huruf akar dia. Kalau tak boleh tengok dalam kalimah, dalam di bawah ni ada, ya, fa, sim dengan dal. So apa? So fa, sim, dal ni nak mencari acuan dia, tukarkan kepada fa ain lam. Untuk mencari acuan dia, iaitu kita pergi tukarkan fa ni. Okay, sekali lagi saya buatkan. Okay, fa ni tukar dengan fa, dia jadi fa lah, ya. Bermula dengan acuan dia sini, bermula dengan ta ni, jadi ta baris depan, fa baris sukun, ya. Kemudian sim ni tukarkan kepada ain, ya, sebab kalimah acuan kedua ialah ain. Jadi sim tukar kepada ain, jadi mengambil ain baris bawah, jadilah tuf'il. Tuf'i, ya, tuf'i, ain berat. Lepas tu dal ni tukarkan, yang ni tukar pada ain, dia mengambil ain baris bawah, dal tu tukar pada lam, ya, untuk apa, fa ain lam, ya. Mungkin saya type kalau supaya tuan-tuan nampak apa yang saya masukkan, ya. So kita masukkan fa ain lam di sini, ya. Okey, kita cuba bantukan dengan uh, apa ni, sama ada leksi logos ataupun kita ambil typewriter Jawi, ya, yang biasa kita buat leksi logos lah. Kita pergi ke leksi logos kejap, kita ambilkan fa ain lam, ya, type dia kat sini, fa, kecilkan sikit, fa ain lam. Ini 3 huruf, ya, 3 huruf dia yang kita nak gantikan ke dalam kalimah tu supaya kita mendapat acuan dia, ya. Kopikan dia, bawa balik kepada tempat tadi.
Di mana kita tadi ya? Hmm, 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 hmm. Oh, Korpus. dekat korpus. Korpus. Dekat Ah, korpus. korpus. Dekat korpus. Sini ya. Dekat korpus kah? Quran, Doktor. Oh, oh ya, Quran. Quran sini. Okey. Ya. So kita masukkan apa? Fa'ilam, kita tekskan dulu dan kita copy di sini. Itu dia ya. Fa'ilam. So kita jarakkan sikit. Bagi dia untuk ruang tu. Ya. Tu maksud saya ya. Ini kita jarakkan bagi jauh sikit. Komputer ni, digital ni banyak perkara kita boleh buat ya. So 3 rakam bagi acuan ialah fa, ain, lam. Ya. So masukkan fa ni, ganti yang fa yang pertama, fa dengan fa masih lagi fa lah. Sin ganti dengan ain, jadi ain baris bawah, dal ganti dengan lam. Ya. So dami kalimah ni akan jadi apa? Tuf tuf'ilu. Tuf'ilu ya. Tuf'ilu. Jadi acuan dia ialah la tuf'ilu, tetapi kita tahu dia bentuk nahi. Jadi lam ni kita tidak kita tidak dhammahkan, kita sukunkan dia. Jadi acuan dia ialah la tuf'il ya. Kita gunakan leksi logos tadi untuk melihat ya, supaya tuan-tuan tahu macam mana nak mencari acuan dia tu. Balik kepada leksi logos tadi, kita typekan dia la tuf'il. Ya. Kena beratas juga. Okey. Padamkan dia, kita acuan akan menjadi la baris atas dengan alif la, lepas tuf'il ta baris depan, fa yang sukun, ain baris bawah, lam yang sukun juga sebab dia nahi. Nahi huruf terakhir dia mesti sukunkan ya. Ada fa'ilan tu disukunkan, jadi kita kopikan dia, pergi balik ke Quran tafsir tadi, okey. Dan tekskan dia letak bawah ni ya, dan tampal dia. Itulah acuan ya yang nak kita cari untuk mengenal kalimah tu ya. Jadi la tufsidu, kita keluarkan wa alif ziyadah ni, kerana wa alif ziyadah ni adalah tambahan ya. So kita keluarkan, kita ambil tufsidu ni, cari acuan ni ialah ganti dengan fa, ganti dengan ain, ganti dengan lam dan sukunkan lam tu, jadilah la tuf'il. Itu dia punya acuan. Ya. So bila kita tahu acuan tu, kita tahulah jenis dia ya. So macam mana kita mengetahui? Kita pergi ke cari acuan la tuf'il tu di mana? Pergi kepada template ni ya, cari la tuf'il. So nanti yang ni kita boleh padamkan. Mana yang kita boleh tak perlu tu kita padamkan dulu yang ni ya. Jadi manakah acuan la tuf'il? Jadi tuan cari kat sinilah. Saya kotakkan yang ni ya, la tuf'il. Ni dia acuan dia, yang la tuf'il tu. Itulah acuan yang digunakan untuk membentuk kalimah ini. Maka kalimah itu mengambil jenis la tuf'il dia, iaitu fi'il nahi wazan keempat. Ya, so la tuf'il adalah acuan kepada kalimah fi'il nahi wazan keempat. Jadi itulah jenis kalimah la tufsidu tu adalah fi'il nahi wazan keempat. Ya, kalau dia ada tambah wa alif ziyadah tu bermakna dia yang jamak. Ya, acuan semua dalam bentuk mufradah, singular, belum lagi jamak. Kalau ada wa alif ziyadah bermakna
fi'il nahi wazan keempat tu kita tambah waw ziyadah menjadikan dia kalimah yang jamak. Itulah apa cara nak menggunakan template ni dan juga mencari jenis kalimah tu ya. Okey, balik kepada pembentukan iaitu di sini ya. Okey. Di sinilah kita dapat la tuf'il tu. Untuk membentuk kata terbitan dia, kita kena cari la tuf'il. Ya, dan masukkan fasada tadi ke dalam acuan la tuf'il, dia akan menjadi apa? La tufsid. Ya, la tufsid. Iaitu kata terbitan yang memberi erti sudah dalam bentuk fi'il nahi. So, bila fi'il nahi, dia mesti membawa erti janganlah. Janganlah. So, janganlah apa? Kata perbuatannya berkait dengan fasada tadi, iaitu melakukan kerosakan. Ya, dalam konteks fi'il amal, dia jadilah janganlah kamu melakukan kerosakan. Tapi semua kata terbitan adalah masih lagi default dia mufradah. Iaitu pelaku yang terbabit kepada kata kerja tu dalam bentuk mufrad. Mim ni untuk mewakili mufrad, mana singular. Kamu ni kamu seorang ya. Jadi kita sudah dapat kata terbitan dia, tetapi dalam ayat tu dia bukannya singular, bukannya mufrad, dia jamak. Jadi kata terbitan yang default ni, yang singular tu kena tambah waw alif ziyadah, iaitu la tufsid tambah waw alif ziyadah. Jadi dia adalah la tufsid dengan waw alif ziyadah. Sebab sini adalah sukun. Kalimah macam ni tidak wujud. Ya, kenapa dia tidak wujud? Kerana dia bercanggah dengan ilmu tajwid dalam bahagian huruf hukum mad. Ya, hukum mad mengatakan kalau waw mad, huruf sebelumnya mesti berbaris dhammah. Dia tidak boleh mengambil baris selain pada baris dhammah. Jadi bermakna kalau ada huruf baris selain pada dhammah, contoh di sini ditandakan dengan sukun, maka sukun tu hendaklah diubahkan kepada baris dhammah. Jadilah dia la tufsidu. Itu yang kita kena faham. Sebab tu pembentukan kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan memang kena mahir ya. Kena rajin latihan lah. Kadang-kadang kita dalam kelas kita dapat menunjukkan beberapa contoh-contoh, tapi yang lain tu tuan-tuan kena buat latihan ya, tambahkan latihan tu apabila membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Okey. Maka selesailah. Samalah dengan dengan yang kita dalam ayat itu ya. So, selesai pembentukan. Kemudian akhir sekali kita terjemahkan nombor 5 ya. Iaitu la tu kita sudah tahu sekarang dia memberi makna apa? Janganlah. Ya, sebab dia la nahi. Jadi tufsidu tu maknanya melakukan kerosakan, adanya waw alif ziyadah tu kita letakkan semua, kamu semua. Tadi kamu seorang saja. Ya, sekarang kamu semua. Jadi lengkap, maknanya janganlah kamu semua melakukan kerosakan ya. Okey, apa nak tanya tu sikit. Kalau guna ada perkataan la kat depan tu, kita tak boleh guna wazan yang dalam tafsir tu ya, Quran tafsir tu, sebab dia tak sama kan. Dia tak sama. Kalau ada la tak boleh guna ya. Maksudnya dia jadi lain kan. Kat situ dia jadi upsada ke apa entah, tadi saya nampak. Okey ya, itu bahagian kata dasar ya. Ada Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana dapatkan fasada ni. Okey. Fasada ni okey ya. Ada dua cara, gunakan yang ni pun boleh. Ya, gunakan tafsir ni, Quran tafsir dan perkata ni ya. Okey. Kalau tuan-tuan tekan dekat
ayat dia, iaitu la tufsidu, dia akan pamerkan yang ini, ya. So di manakah nak mencari kata dasar, ya. Kata dasar mesti dalam bentuk wazan satu, iaitu fi'il madhi. Dia tulisan dia, ya, sama, kata dasar sama dengan fi'il madhi wazan satu, ya. Tuan-tuan tekan dekat sini, klik untuk selanjutnya ini, ya. Dan tengok di bawah sini, ya, kita akan dapati dia beritahu kita yang kalimah ni adalah wazan 4. Ni bentuk 4 ni, ya, bermakna wazan keempat. Ya. Sepatutnya kita boleh mendapat bentuknya di sini. Tetapi di sini wazan keempat, semua kata terbitan yang ada ni adalah bentuk wazan keempat. So di sini dia tidak akan memberi kata dasar tu secara direct. Sebab kalimah tu dalam bentuk wazan keempat. Ya, so kalau sini wazan keempat, jadi apa tuan-tuan buat? Ambil kata sempurna ni, ya, kala sempurna ni, afsada, tukarkan dia kepada wazan satu. Itu cara dia. Ya, tukarkan dia kepada wazan satu. Sebab yang ni dia menggunakan acuan wazan keempat, af'ala. Ya, af'ala. Yang ni fa, yang ni ain, ni lam, dan ditambah hamzah qata untuk mengambil bentuk wazan keempat. So apa tuan-tuan buat ialah convert dia, ya, tukarkan ke dia kepada wazan satu. Wazan satu ialah fa'ala. Fa'ala bermakna apa? Bermakna dia tidak ada hamzah qata, dan fa tu adalah baris atas. Ya, fa baris atas, ain baris atas, lam baris atas. Jadi fa'ala acuan dia. Jadi untuk kalimah ni dia menjadi fasada. Itu cara nak menggunakan ini, ya, tafsir digital tafsir. Dan ini sekiranya dia bukannya wazan satu. Kalau wazan satu, dia straight away bentuk yang ditunjukkan dalam kala sempurna ni sama, ya. Sebab dia wazan keempat dia berbeza, dia menggunakan acuan af'ala, tukarkan kepada acuan fa'ala, ya. Jadilah dia fasada. Itulah. Ini cara nak menggunakan Quran tafsir ni, ya. Sekarang ni saya tunjukkan untuk macam mana nak menggunakan corpus.com pula, ya. So kita pergi ayat yang sama dalam corpus.com. Ya, kita ambil tadi ayat Al-Baqarah ayat ke-11, kita tekan go, cari kepada tufsidu, la tufsidu ni. So kita tekan tempat yang sama, ya. Di sini kita akan dapati maklumat dia. Ini 3 huruf akar dia, fa, sim, dal. Kemudian untuk mencari kata dasar dia, tuan-tuan pergi kat bawah ni, ambil bahagian Quran Dictionary ni. Ya, Quran Dictionary. Okay. So Quran Dictionary dia menerangkan semua kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan cari kalimah yang digunakan dalam bentuk fi'il madhi wazan satu. Di sini tuan-tuan di atas ni dia senaraikan semua sekali, ya. Semua wazan-wazan tu akan disenaraikan, ya. Kalimah wazan satu ada wazan 4 ada. Kalau yang tak ada tulis tu, itu adalah wazan satu, ya. Ini wazan 4. So bermakna kalimah fa sim, huruf akar fa sim da dal adalah digunakan dalam dua wazan saja, ya. Wazan satu dan wazan 4. Ya, tuan-tuan boleh lihat di bawah ni senarai. Ini wazan 1, ni wazan 4. Ya, kemudian ini kalau dia noun, dia tak ada tulis wazan tu, adalah wazan 1. Ya, yang ni aktif participle adalah isim fa'il wazan 4. Ya, so sekarang ni kita nak cari wazan 1. Ya, so lihat di bawah sini, di sini pun dia ada bagi, iaitu apakah fi'il madhi dia ialah fasadati. Ya, boleh saya besarkan. Fasadati.
Daripada sini kita dah sebenarnya dah boleh mencari kata dasar dia, iaitu kalau ada T itu bermakna kalimah tu adalah fa'il yang mu'annas. So kita keluarkan T tu ya untuk mencari kata dasar dia. Kita ambil cross ya, ketepikan ta yang yang fa'il mu'annas tu. So kita dapat kata dasar dia fasada. Inilah fi'il madhi wazan 1 yang muzakkar yang sama dengan kata dasar. Itu cara mencari penulisan ataupun ejaan kepada kata dasar ya. Sini. Okey, ini bermakna apa? Wazan 1 digunakan di dalam Al-Quran, cuma bukannya kepada kalimah tufsidu. Jadi tufsidu tu adalah wazan keempat. Jadi kita tidak nampak senarainya dalam bentuk wazan 1, tetapi dalam korpus ni, dalam dictionary ni, dia akan senaraikan semua sekali, termasuklah yang wazan 1 ya. So kalau kita lihat di manakah fasadati ni, kenapa dia tulis fasadati di sini? Sebab di dalam Al-Quran memang digunakan dalam bentuk muannas ya, iaitu kita tengok di bawah ni. Ini ada 3 ayat yang menggunakan fi'il madhi wazan 1 yang muannas. 3 ayat saja, iaitu 3 kalimah. Yang pertama ayat 251 Al-Baqarah tu, kalimah dia ialah la fasadati ya, la fasadati. So manakah 3 huruf akar dia? Inilah fasadah lah ya. La tu adalah tambahan, iaitu lam taukid. Ta tu adalah fa'il yang muannas, itu saja ya. So kalau kita keluarkan mana cross tadi ya, keluarkan la ni ya, keluarkan T itu, itulah 3 huruf madhi, fa'il madhi wazan 1 muzakkar yang default mesti muzakkar ya, muzakkar mufradah. Jadi kalimah lain fasada, itu madhi wazan 1 maklum sama dengan kata dasar. Jadi kata fasada ialah fasada. Kalau kita nak gunakan contoh yang kedua pun sama juga ya. Kita ketepikan lam taukid, kita ketepikan fa'il ta ni, sebab fa'il ta tu adalah untuk untuk huma, untuk dua benda ya, dua benda. Sedangkan kata dasar ni untuk mufradah ya, 1. Jadi kita keluarkanlah, keluarkan ta, dapat dia fasada. Yang ni pun samalah. La fasadati ialah adalah kerana dia muannas ya. So mana kita tahu muannas? Sebab dia fa'il dia ialah as-samawatu ni ya. Fa'il kepada la fasadati ialah as-samawatu, jadi dia adalah kalimah yang muannas ya. Jadi keluarkan dia, ketepikan dia, dan ketepikan lam taukid tu, dapatlah kata dasar dia fasada. Itu caranya untuk kita, tapi kita kena lalu buat latihan ya, gunakan di Al-Quran. Kalau kita kurang latihan, mungkin kita belum mahir lagi lah ya. Untuk mahir memang memerlukan banyak latihan yang kena tuan biasakan dengan bahan-bahan digital ni, yang mana kita boleh dapati di mana-mana saja ya. Kita tak payah bawa buku banyak-banyak ya untuk belajar ya. Kita perlukan digital material saja cukup ya. Kita bawa satu laptop ni, kat mana-mana saja kita boleh bawa ya. Nak pergi England bawa laptop pun tak ada masalah. Tetapi kalau nak pergi England, kalau nak gunakan buku, nanti kena banyak pula bawa buku ya, 10-20 buku buat reference, susah. Jadi gunakan cara bahan digital ni ya. Kadang-kadang kita tak ada laptop pun, kita ada handphone pun boleh juga ya. Kita dapat mencari maklumat-maklumat yang perlu membantu kita dalam memahami kalimah-kalimah dan ayat Al-Quran ya. So itulah bagaimana kita nak pastikan yang itu kata dasarnya betul ejaan dia fasada, bukannya fasida
ataupun fasuda, ya. Sebab kata dasar boleh mengambil bentuk tiga bentuk, atau kita panggilkan tiga wajah, ya. Kalau tuan-tuan tengok di sini, ya, acuan kata dasar dia boleh mengambil salah satu daripada bentuk yang ini, ya, iaitu fa'ala. Kalau fa'ala dia jadi fasada, kalau fa'ila dia jadi fasida, kalau fa'ula dia jadi fasuda, ya. Tetapi dalam kalimah la tufsidu tu, kata dasar dia adalah WA1 ni, maknanya wazan pertama, wazan wajah pertama dalam wazan satu ni, iaitu fasada, ya. Mengambil acuan fa'ala menjadi fasada, ya. Doktor nak tanya, Ya. selalunya kalau kita ambil kata dasar ni, dia kena fi'il madi dulu ya. Lepas tu baru kita Ya, konteks. sebab di dalam Al-Quran tak ada kata dasar, ya. Yang digunakan dalam Al-Quran ialah kata terbitan. Kata terbitan bermula dengan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ini semua kata terbitan ni, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, ya. Dan isim fa'il ni semua kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Dia menggunakan bentuk kata terbitan. Ini semua kata, bila kalimah tu mengambil bentuk ni, dia menjadi kata terbitan. Jadi kata dasar tidak ada. Kata dasar tu hanya proses saja. Jadi untuk mengenal kata dasar tu, kita kena cari bentuk yang sama, iaitu fi'il madhi maklum wazan satu. Dalam Quran fi'il madhi maklum wazan satu ada digunakan. Jadi cari bentuk kalimah itulah untuk mendapatkan kata dasar dia sama. Tengok, ya. Kalau fi'il madhi maklum wazan satu fa'ala, kata dasar dia pun fa'ala. Kalau fi'il madhi maklum fa'ila, jadi kata dasar dia pun fa'ila. Ya, kalau fi'il madhi maklum dalam Al-Quran tu fa'ula, jadi kata dasar dia pun fa'ula. Yang ni kita nak cari di dalam Al-Quran tu. Jumpa yang tu, kita tahulah kata dasar dia. Okey. Okey. Ya. Cuma apakah beza dia, ya? Beza dia ialah dari segi makna saja. Kalau fa'il madhi maklum, dia ada pelaku dia, ya, iaitu pelaku dan masa. Yang ni kata acuan ni, kata dasar dia tidak ada. Dia hanya kata kerja je. Ya, sebagai contoh, kalau fa'ala madhi, maknanya dia telah melakukan. Itu fi'il madhi. Tetapi kata dasar dia tidak ada dia dan telah. Dia hanya melakukan saja. Ya. Tapi ejaan dia sama je. Itulah sebab tu bila kita menterjemahkan kata dasar tu memberi makna, kita hanya mengambil makna perbuatan dia saja, ya, dan tidak ada fa'il dia, melakukan kerosakan, ya. Tidak ada pelaku. Kalau fasada ni membentuk kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi wazan satu, dia akan menjadi apa makna dia? Dia telah melakukan kerosakan. Itu dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan satu. Okey, saya ingat hari ini cukup, ya, untuk kita mengenal kalimah, iaitu la tufsidu, ya. Dan hari ini hari apa? Hari Khamis, ya. Besoklah kita akan terangkan tentang kalimah yang seterusnya, fil ardi, ya. Sebab penting untuk kita memahami di manakah kita boleh mencari kata dasar, proses dia macam mana. Ya, dan kalau di dalam Al-Quran tu terdapat sedikit perbezaan, kita akan tahu macam mana nak mengubah suai dia supaya kita dapat maklumat kata dasar. Sebab dia kadang-kadang dalam Quran tu dia sudah mengambil bentuk muannas seperti tadi, kadang-kadang dia tambah dengan lam taukid. Jadi kita keluarkan lam taukid tadi dengan dengan fa'il yang muannas ta yang sukun tu. Kalau di
Quran tafsir dan perkata ni dia akan memberi senarai dalam bentuk wazan keempat. Ya, wazan keempat, dia tulis bentuk 4 tu mana wazan keempat. Jadi uh, uh, bentuk wazan keempat ni kita tukarkan kepada wazan satu. Jadi afsada kita tukarkan kepada fasada. Sebab afsada ni mengambil acuan af'ala, wazan keempat. Tukar pada wazan satu mengambil acuan fa'ala. Jadilah fasada. Tu cara. Dua-dua boleh guna ya, tapi kena biasakan ya. Kalau tuan-tuan biasa menggunakan ni, banyak sangat maklumat yang kita boleh gunakan untuk membantu kita ya. Memang macam itulah sesuatu tu, kalau kita mahir dengannya, kita akan dapati banyak sangat manfaat kita boleh gunakan. Macam kereta lah ya. Kereta tu kan satu teknologi yang hebat ya. Tapi kalau kita tak tahu guna dia, banyak kita tak dapat gunalah. Ya, sedangkan macam-macam kita boleh gunakan kereta tu untuk kebaikan. Ya, kalau kita tak ada driving license, tak tahu nak mandu, terbiar kita tengok sajalah. Sedangkan kereta tu sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Begitu juga dengan bahan-bahan seperti digital Al-Quran ni ya, terlalu banyak ilmu-ilmu dan sistem yang telah dibangunkan yang boleh kita guna pakai untuk membantu, tapi kita tak tahu guna. Jadi sayanglah ya. Terutama sekarang kita sudah berada di zaman digitalization. Kita panggil era of digitalization ni. Kalau kita ketinggalan dalam ilmu ni, jadi kita ketinggalan lah dalam mencari ilmu ya. Itulah tujuannya kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kaedah ya, mempelajari Al-Quran ni secara digital. Okey, saya ingat cukup untuk hari ini. Banyak telah yang kita kongsikan tadi. Yang pentingnya tuan-tuan dah faham sikit tu, apply dia ya. Apply. Banyak kali saya pesan ilmu, kalau maklumat yang kita dengar, kalau kita tak apply, dia tidak menjadi ilmu, dia jadi maklumat saja. Maklumat dia akan gugur, dia akan hilang. 2 minggu, 3 minggu dia akan hilang. Tetapi kalau tuan praktiskan dia, dia akan dia akan sebati dengan kita selama-lamanya. Kita tak payah ingat pun. Ya, sebab kita dah apply tu, kita sudah faham dia, kita sudah biasa dengan dia, macam kereta lah. Ya, kereta bila kita sudah mahir, kita bukan ingat pun macam mana nak tukar gear, tak ada, tak payah ingat pun. Ya, macam mana nak buat signal, tak payah ingat pun. Dia sebati, dia dah jadi natural dengan kita. Jadi itu dinamakan ilmu ya. Kalau kita tak faham, kita cuba nak hafal, itu namanya mengingat maklumat, bukannya ilmu ya. So kita nak apa yang kita belajar tu dijadikan ilmu. Bila dijadi ilmu, kita sudah bersebati dengan dia sudah berada dengan kita secara praktikal ya, dan kita boleh mengguna pakainya bila-bila masa saja insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita sudahi dulu sesi ini. Kita sambung pagi besok seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.